Aku ingatkan roti canai ni fake. Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar. Selamat datang ke Dayton Hayes Podcast di mana kami akan menurunkan Saya Haziman, host untuk Dayton Hayes Podcast. Pada masa yang sama, pemilihan asal kepada YouTube channel Haziman Official. Okey, jadi pada hari ini saya telah menjemput beberapa orang tetamu yang sama ke dalam podcast pada hari ini. For your information, podcast ini diadakan secara online. Kalau ada kekurangan tu, maafkanlah kami. So, pada panelis kita pada malam ini, boleh perkenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Haris ataupun Haruya ataupun Gisik. Sekali lagi join untuk malam ini untuk podcast. Jadi saya gembira berada kat sini sekali lagi untuk join podcast ni. Baik. Nama saya Nazmi Sufian, lebih dikenali sebagai Hijab, dan sekali lagi saya menjadi tetamu untuk Dayton Hayes Podcast. Okey, nama saya Mukris atau lebih dikenali sebagai KZ. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi ke dalam podcast untuk malam ini. Maafkan saya jika ada sebarang lagging ke apa sebab internet connection saya kurang bagus. Okey, tak apa, kami faham. Baik. Baik, Bosco. So, macam mana semua, sihat ke? Sehat. Alhamdulillah sihat. Kes kat Selangor 1000 lebih ya? Tapi at least lagi okey lah dari semalam. Semalam 2000 ke? Semalam 2000 paling tinggi. Oh, memang dah pecah rekod lah. Pecah rekod. Takut. Boleh lah. Memang tak, kalau saya memang tak keluar rumah pun, tapi ni dah tahu kes meningkat ni memang pada masa dekat ni memang tahulah tak akan keluar rumah. Betul. Okey. Kita ke segmen Cakna Bahasa seperti biasa. Okey, jadi peribahasa pada malam ini ialah lubuk menjadi pantai, pantai menjadi lubuk. Apakah pandangan anda tentang peribahasa itu? Dia apa tu? Lubuk ni kira macam tempat untuk mendapatkan sesuatu. Dia kan dia macam kalau macam apa tu? Gaji contoh, lubuk rezeki. Kalau nak mancing, lubuk ikan. Lebih kurang macam tu. Dia ada banyak cara untuk menyampaikan. Jadi lubang ke? Tak lah. Lebih kurang kalau nak kata rasanya ya. Okey, jadi jadi apa ulang apa tu cakna bahasa untuk hari ni punya yang ayat tu. Lubuk menjadi pantai, pantai menjadi lubuk. Lubuk menjadi pantai, pantai So, apa menjadi benda lubuk. yang boleh relate dengan perkataan lubuk tu, dengan pantai tu? Tak sure lah. Rasanya macam sumber pendapatan mungkin. Kalau saya mungkin dia macam lubuk dari pantai, pantai jadi lubuk. Dia macam satu benda tu ditukar dengan benda lain. Betul tak? Okey. Itu saya macam tu lah bagi saya. Pandangan korang ada yang Mukris hampir dapat lah. Maksud peribahasa tu ialah nasib manusia tidak tetap. Ada masanya orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya. Betul lah. Betul lah, tekan konsep tu betul lah. Satu tekan benda konsep. tu jadi benda lain. Tak apa. Faham. Okey, baiklah. Okay. Kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen tajuk kita pada hari ini. Apa beza roti prata dengan roti canai? Roti prata bukan dengan roti canai bukan sama ke? Lain Lain lah. D6 berikan pandangan anda. Roti prata dengan
roti prata dengan roti canai. Itu ah. Sekejap. Tak, sekejap. Roti prata macam mana? Tak pernah pula malang ada PKP ni kan. Tak biasa pergi kedai mamak kan. Ada ke orang? Ada ke? Ada ke orang yang pergi kedai mamak minta roti prata? Jarang pula dengar. Dia tak sure. Dia bukan kat Malaysia, dia kat Singapura kalau roti prata. Oh. Nama lain. Okey. Oh, nama lain? Maksudnya dia sama ke? Tak sure bagi saya. Aku cakap nama lain lah. Tu sebab aku tanya korang. To be honest lah, tanya saya lah, tak sure sangat lah sebab saya pun tak biasa makan roti prata, jadi nak cakap yang apa perbezaannya, jadi tak sure lah to be honest. Kalau saya lah. Okay. So, mari kita tengok ada beza ke roti prata dengan roti canai ni. Okay, so menurut satu blogspot di Google ni menyatakan roti prata itu tidak sama dengan roti canai. Ada beza. Ada beza. Blogspot ni menyatakan roti prata ni lagi ori daripada roti canai. Ori. Lagi ori. Maksudnya dia nak menyampaikan macam mana tu lebih ori. Maksudnya macam kalau kita buat karangan, lepas tu orang copy karangan kita, mesti orang yang copy tu dia macam tak nak sama dengan kita kan. So macam copy ori lah. Maksudnya dia nak kata roti canai ni copy paste lah. Bukan copy paste lah, macam dah ubah sikit. Dia copy jadi dia olah sikit, dia ubah sikit. Aku ingatkan roti canai ni fake. Aduh. Jadi apa yang saya faham, roti canai ni macam adaptasi lah, macam benda baru lah. Benda macam branch of yang baru lah. Oh, okay, baik. So, bila kita cakap pasal roti canai ni, korang tahu tak roti canai asal dari mana? Tak tahu. Ke India ke? Macam ni India. Sekejap. Okay, menurut satu website ni, roti merujuk kepada roti rata tanpa ragi yang dimakan di India, negara-negara Asia Selatan yang lain, dan di beberapa negara di Caribbean dan Afrika. Terdapat banyak jenis terapi untuk tujuan membezakan istilah roti dan roti canai. Kita menumpukan pada roti prata India Utara, parota di India Selatan dan Sri Lanka. Untuk membuat parata, adunan ini bukan nak buat roti. Kau nak baca cara nak buat tu? Hazman. Cuba kamu bagi simplified version, apa perbezaan dia? Material yang paling ketara. Cara bahan dia, bahan nak contohnya? buat roti tu. Perbezaan utama antara parata asli dengan Asia Tenggara punya roti canai lah. Dia bezanya ialah doh digulung. So kat Asia Tenggara ni doh dibalik dan berputar di udara dan dibuang ke permukaan kerja minyak hingga nipis. So maksudnya ditebar roti canai maksudnya. So di Asia Selatan pula doh yang dilancarkan dengan nipis dilihat seperti kipas kertas. Jadi dia macam dalam gulung-gulung lah perata tu. Cara buat dia lah, tapi dia the result is like exactly the same like I see. Cara persembahan dia prata digulung. Kalau roti canai ni dilipat macam tu lah. Proses lah. dia gulung. Persembahkan. Okay, faham. So bagi korang apa beza ketara yang korang boleh lihat di antara dua negara di Asia Tenggara ni, iaitu Singapura dengan Malaysia? Singapura dengan Malaysia dan Singapura. Kalau tanya saya lah, benda yang paling ketara boleh nampak antara Singapura dengan Malaysia. Paling obvious sekali kita tengok kat negara tu, Singapura jauh kecil berbanding dengan Malaysia. Kalau itu benda memang obvious lah, memang semua orang tahu lah. Tapi kalau benda lain yang kita memang tak tahu ialah wage gap antara Singapura dengan Malaysia.
sebab kita tahu negara Singapura ni memang boleh dikatakan negara yang sangat maju lah. Memang boleh cakap menjadi hub perdagangan dunia. Jadi memang Singapura ni dengan negara yang kecil, orang yang kecil, jadi negara tu boleh membangun dengan pesat lah sebab kawasan yang kecil untuk untuk di-govern ataupun untuk di-govern, jadi senang lah untuk kawal orang. Jadi memang kemajuan pun memang boleh bangun pesat lah berbanding dengan Malaysia, di mana Malaysia memang satu negara yang memang besar, memang nak kawal memang a bit susah tapi still manageable. So yelah, antara benda yang paling boleh senang nampak. Okay. Kicap. Kak Jap. So saya rasa Singapura ni macam peraturan je sangat unik. Macam korang tahu kan yang Singapura dia ban chewing gum kan? Sebab Singapura dia ban chewing gum. Oh, memang outright tak boleh beli chewing gum. Memang chewing gum memang tak ada. Chewing gum tak ada dan kau tak boleh bawa masuk chewing gum. So macam ini ialah sebab dia tak nak orang buang chewing gum ni rata-rata macam rokok lah. Macam dia tak nak orang apa sebut littering. So banding Malaysia, macam Malaysia peraturan dia adalah juga yang kalau kau bawa dadah dapat death penalty kan. Itu pun unik juga kepada negara-negara itu lah. Tapi Singapura punya peraturan ni macam lagi unik dari Malaysia. So yalah. Okay. Mukris. Okay lah, pada pandangan saya pula macam Singapura ni macam dia sebenarnya macam dulu kan dia gabung dengan KCAT. Okay lah, pada pandangan saya macam beza Malaysia dengan Singapura ni kan dulu Malaysia dengan Singapura ni kan satu negara, tapi sekarang dah bukan satu negara. So macam population kaum tu macam dekat Malaysia ramai orang Melayu, dekat Singapura ramai orang Chinese. So benda tu lah yang rasanya banyak orang Kalau kita tengokkan di antara dua negara ni, mana satu paling lagi supportive? Supportive of nation. Oh, maksudnya patriotism lah. Cik pasal patriotism lah. Yes. Macam Tapi tak subjektif juga kan. So tapi tak sesuai lah sebab kita tak ada Singapura. Kita ada Singaporean dekat kita punya podcast. Itu sebab lah. Jadi takut dia macam Apa ada seorang Jangan ajar. dia aku jumpa dia dekat Valorant. Mana jumpa kawan saya dekat Valorant? Discord. Tapi aku kawan jumpa Discord kawan dekat semua macam kawan boleh-boleh lah. Aku jumpa kawan aku kat Matap. Kawan aku kat Matap juga. Dengan online tuition aku jumpa. Plus Yens. Weh, online tuition aku 5 orang tu. Wow. Aku tuition kat rumah ke. Wah. Tu teknik. Aduh, aku tak nak tuition pun tu. Malas. Nah, boleh ni aku masuk podcast ni. Masuk as bloopers. Tak tahu ikut lah. Tak boleh bloopers. Aku ada soalan tapi berkenaan dengan gaming. Boleh. Bukan gaming sahajalah, tapi macam tak apa, kau tanya. Tanya. Okay, so tadi aku ada search berapa English lah, how many hours a day is suitable for gaming. Lepas tu ada satu website ni dia cakap satu hari ni recommended 2 jam je online entertainment. Macam kita tengok screen phone, kita tengok screen komputer semua. Adakah anda setuju dengan statement ini? 3 jam. Kalau 3 jam lah. kita 3 jam. 3 jam lah. kalau kau nak aku bagi pandangan betul lah. Pandangan betul. Pandangan betul. Yes. Kau
Kau nak just tanya casually, aku jawab casually. Kalau tak aku jawab betul ni. Betul lah jawab. Ikut Ikut kau. kau. Honestly kan, kalau kau tanya aku kan, aku rasa 3 jam tu, 2 jam tu dia at the moment 2 jam tu plausible lah. Tapi to be honest, aku rasa macam daripada sekarang 2 jam tu akan meningkat. Sebab kau tengok lah, kita setiap hari tengok phone, tengok TV, tengok komputer. Of course kita dah terdedah kat skrin lebih daripada 2 jam. Jadi nak cakap 2 jam je memang memang kurang sesuai, tapi memang plausible jugalah untuk 2 jam. So okay, macam tu lah untuk aku. I see. Okay. Chris ada pandangan? Aku tak ada lah. Right. Kau tak, Pasal apa? kau setuju lah maksudnya. Setuju lah. Okay, tapi dalam pandangan aku rasa 3 jam lah, 3 jam at least lah. 3 jam. Kenapa 3 jam? 1 jam untuk kita tengok berita. 1 jam untuk kita main game. 1 jam lagi untuk Lagi kita 1 jam. online education. Kalau macam tu 4 jam lah. 1 jam lagi kita buat podcast. Anda rasa sejam je. Tapi kalau nak kata fully tapi 2 jam je untuk kalau kita kat macam work from home. Dia tak logik 2 jam. Oh ya, 2 jam. Oh ya lah, memang tapi memang tak logik jugalah. Sebab kau tengok lah yang pekerja apa ni, pekerja kerajaan memang duduk depan komputer setiap hari. Ya, Memang 2 jam macam tak sesuai lah. tak logik. Tapi it's kind of healthy lifestyle lah rasa 2 jam. Dia Healthy lifestyle. kalau kita tak tidur semua tu dan kita buat benda-benda lain, ya. then healthy lifestyle tu. Lifestyle. Tapi to be honest ni evolution juga sebab Evolution. kita keep exposed to screens. So yelah. Digitalize all things. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Aku rasa Kita ada soalan pasal apa-apa lagi ke? Okay, aku ada soalan. Kita kita keluar topik daripada tajuk asal kita. Okay. Macam mana korang meet online friends? Contoh kalau kita tak pernah jumpa kat online friends, macam mana korang boleh kenal Macam mana aku boleh kenal? online friends? Kalau aku lah, to be honest, aku tak biasanya sebab most of the time bila main game biasanya main solo je. Tapi lah basically kita kalau main untuk aduh kalau saya main online kan, kalau adalah matchmaking kan, boleh lah juga kita jumpa kawan, at least boleh buat team lah. So kadang-kadang ada juga kalau main PUBG kalau main in a group of 4 boleh lah jumpa satu orang ni, lepas tu team up dengan dia, lepas tu add friend, boleh lah kalau macam tu kalau dah rapat. Tapi to be honest sampai situ je lah, tak ada. Kalau saya macam memang tak ada lagi yang saya saya jumpa online friend, lepas tu saya memang invested dengan dia lah. Memang saya macam Okay, tak Just yang mungkin just sekali je lah. sebab saya pun tak banyak expose dengan game-game macam tu, game-game online. Okay, cap. Kalau saya pula ada juga orang online friend yang saya jumpa masa main game macam main Valorant. Macam lepas habis match tu boleh macam invite lah. Selalunya orang kalau macam friendly dekat voice chat tu boleh lah invite, lepas tu main satu lagi game ke sebelum berpisah selama-lamanya. Ataupun ada satu lagi cara ni, saya guna Discord. Sebab masa start PKP, kawan lama saya ajak saya masuk Discord server dia. Dan dalam Discord server dia tu memang banyak, Discord server orang Malaysia kan. So banyak Malaysians lah, macam boleh dapat banyak kawan lah. Tapi bukan saja Discord server, saya pun adalah join beberapa Discord server yang macam kecil-kecil sikit lah, so that
kalau saya join server yang besar, macam susah lah nak buat kawan sebab macam banyak orang semua macam chat semua pack kan. Tapi kalau Discord server yang kecil saya rasa lagi senang lah sebab selalu chat dengan orang yang sama kan. So macam tu lah saya jumpa online friend. Chris? Okay lah, kalau saya pula macam sekarang ni kau PKP kan. So Jumpa kat Umi TV. time sabar. Sabar Haziman. Saya tahu kamu interested. Macam saya tiba-tiba keluar ilham nak download TikTok. So saya tengok TikTok, lepas tu tiba-tiba diorang kata waktu PKP ni bosan, so marilah buat online friends. So saya masuk dalam group kanak-kanak Raibina tu semua dan saya dapat online friend macam itu. Okay. Macam mana online friends tu cuba describe online friend yang kamu buat tu. Oh, nak describe maksudnya macam mana? Dia orang tu macam mana? Basically lah. Sebab aku pun interested nak tahu juga sebab saya ni bukan orang TikTok lah. Jadi nak tahu lah juga macam mana. Dia dalam tu bukannya ramai orang TikTok, dia ramai kanak-kanak. Kanak-kanak So, umur kau ke atas umur kau ke? Okay Sebaya Umur lepas tu, kamu okay. Apa? Umur kamu berapa? Oh jangan gitu. Kat di sini kat lah. Okay lah, macam orang yang ada kat dalam grup tu, dia macam kalau tinggalkan dalam masa sejam 500 lebih mesej ada masuk. Tapi hari tu ada macam ada satu konflik ni tau. Macam orang admin group tu dia buat group tu. So ada budak ni tak puas hati dengan dia. Lepas tu yang orang admin ni kena apa orang kata macam kena kecam dia mencarut apa semua dekat orang dekat admin apa semua. Disebabkan saya salah seorang admin daripada grup tu, jadi saya pun kena maki. Itu adalah perkara yang saya rasa macam kanak-kanak riang saja yang buat. Okay. So saya rasa agak kecewa sebab masuk grup tu. Tapi tak apa sebab saya jumpa saya jumpa ramai jenis kenalan. Dunia online ni memang macam ni. Sekejap. Okay, soalan seterusnya. Online friend ke real life friend? Real life lah all the way. Kalau aku to be honest, kalau nak tanya sekejap ni soalan ni nak dekat aku ke secara in general, aku prefer. Kalau aku macam tak sure sangat lah. Sebab kadang-kadang online friends ni sure kita tak kenal. Tapi kadang-kadang online friends ni memang kadang sebab kita memang satu tak kenal, jadi kita memang tak sure lah online friends tu siapa. Memang kita memang separate lah. Tapi just nak cakap lah sebab ada satu cerita ni kan, saya dengar dekat internet. Ada satu hari ni ada dua orang tengah main dekat Xbox. Memang diorang guna voice chat lah, each other lah. Tapi one of the players tu dia sakit apa dah. Dia mungkin heart attack tak sure lah. Tapi orang yang kawan dia yang lain tu, dia dekat negara lain. Dia tolong dia somehow tolong untuk ni bagi bantuan dekat dia. Jadi saya macam to be honest bila dengar cerita tu macam change perspektif sikit lah. Memang online friends ni, walaupun online friends tu ialah online friends, tak kenal stranger, tapi memang dia buka perspektif baru yang online friends tu manusia juga, dia still orang juga. Jadi dia memang dia bagi pandangan yang baru. Jadi kalau nak pilih, sure real life friends, memang saya akan pilih real life friends over online friends. Tapi online friends tu kalau boleh saya tak nak dismiss lah. Memang saya at least akan letak tepi lah. Kalau ada apa-apa saya akan tengok dulu. Ya. Baik. Okay, kejap.
Kalau saya pula, saya rasa macam real life friends ni hubungan kita boleh lagi dekat sebab kita pernah berjumpa in real life. Tapi online friend ni bukan cakap tak boleh dekat, cuma macam kau tak pernah jumpa dia kan, so macam kau tak tahu dia punya real life dia macam mana. Sebab ada orang yang macam real life dia macam lain, online dia macam lain, faham tak? So macam Okay, faham. dia Ada sikit lah. attitude. So kalau saya lebih prefer real life friends lah. Sebab kita sudah kenal. Mau kenal kan. Hmm. Faham. Mukris. Yalah, bagi saya macam kalau online friends ni dia kadang-kadang kita tak tahu macam mana perangai dia kan. Macam tiba-tiba bila chat tu nampak macam apa tu okey je semua, tiba-tiba tengok-tengok contoh. Okay lah. So macam online friends ni kadang-kadang kita tak tahu macam Background latar dia. belakang background dia lah. Macam dia datang daripada keluarga yang macam mana, personality dia, style dia, life dia macam mana. So macam tak boleh nak judge orang tu macam tu je lah. So itu je kot. Okay. Kalau pandangan aku pula pasal online friend dengan real life, of course lah real life kan. Sebab obviously macam korang juga the attitude lah, the attitude of the real life friend, kita lebih tahu benda online friend. Online friend macam kadang dia macam ni, kadang macam tu. So tak tahu lah situation dia. Ya, itu je. Okay, soalan seterusnya. Does online friend change your life? D6. Kalau saya dah memang kalau saya lah, sebab to be honest soalan ni memang kadang memang kalau soalan ni lah memang dia macam a bit macam one sided lah. To be honest dia tak ada sangat change my life sebab satu, saya tak memang saya mention earlier, saya memang tak rapat sangat lah dengan online friends. Tapi yelah, kalau online friends tu dia setakat ni dia tak change aku punya life lagi. Tapi mungkin one day ke tak sure lah. Tapi dia memang tak ada effect aku apa lah, secara positively ke negatively setakat ni memang tak ada lah. Baik. Kicap. Dah, apa soalan dia tadi? Sorry, aku tengah Does online friend change your life? Okay, sekejap Mak fikir. Jangan ni lagi tau. Apa nama ni? Online friend tak adalah tukar aku punya life, cuma satu peristiwa tu je. So nak cakap ya ke nak cakap tak? Apa? 50-50 lah itu. Okay. Online friend yang mostly aku jumpa macam okay lah, boleh lah. Tapi itu je, yang that one peristiwa tu je yang kind of change my life. Oh, okay, faham. So tak tahu nak cakap apa. 50-50 lah juga. Okay, sekejap. Okay. Bagi saya online friend ni selalunya memang okay lah. Kalau kau boleh jumpa online friend yang macam baik tu, dan baguslah, good for you. Tapi kalau kau jumpa online friend yang macam tiba-tiba kau tahu lah macam mana kan. So macam mungkin disappointed sikit lah. Tapi mostly selalunya orang online ni yang saya pernah jumpa baik-baik lah. So yeah, it's okay. It's okay tu lah online friends. Baik. Chris. Saya pula kan? Okay. Kalau saya lah macam dia ada sikit ubah saya punya life. Dia macam saya yang cakap tadi, kita jumpa orang online yang kita tak tahu background dia macam mana. So daripada situ saya belajar tak boleh nak
cakap orang tu macam tu suka hati, nak apa tu, nak cakap dia ni tak reti nak hadap benda ni seorang-seorang, macam contohlah macam kita pernah hadap benda ni, so aku cakap dengan dia macam benda ni senang je sebenarnya, padahal dia hadap benda tu dengan cara lain. So macam daripada situ saya boleh cakap macam dia ubah cara saya, perspektif saya pandang orang, orang yang saya tak kenal. So macam saya tak suka lah judge orang suka hati. Oh, jadi dia change positively lah. Okay, faham. Kalau aku pula. Kalau aku, online friends change a lot of perspective lah. Sebab aku dapat, bila online tuition, online friend juga, aku dapat kenal. So bila tuition ni dia macam ramai, member aku ramai. Satu Malaysia, so aku dapat tahu different culture, different language, different logat. So dia macam change a bit lah my life. So kita dapat tahu perspektif orang berbeza sikit, perspektif dia ni berbeza, even kita tak kenal. Right. Okay, so to the next question sebelum kita habis. Kalau korang diberi peluang untuk berjumpa dengan online So kalau korang diberi peluang jumpa online friend, adakah korang akan jumpa? Kalau saya dah nak cakap yang saya tak ada lagi online friends. Tak ada yang at least yang boleh cakap rapat dah. Macam korang tahu yang saya cakap beberapa minit lepas memang saya tak ada correlation, memang tak ada hubungan yang at least yang rapat sangat lah yang dengan online friends. So tapi kalau bagi peluang, boleh lah nak jumpa sekali-sekala lah. Mungkin after all these years, kalau nak bayangkan lah, contoh saya ada at least ada online friends, mungkin boleh lah sekali-sekala jumpa. Okay, kalau dia seorang yang nice ke, dia seorang yang okay ke, mungkin saya akan hang out lagi banyak lah dengan dia. To be honest. Okay, faham. Kalau memang macam tu lah. Tapi setakat ni memang saya tak ada online friends yang memang boleh cakap rapat lah. So macam tu lah. Baik. Kicap. Kalau saya pula, kebanyakan online friend saya ni luar negara, so memang tak ada chance lah nak jumpa diorang. Mungkin lah. Tapi soalan ni kalau ada chance. Kalau ada chance ni kalau ada lah, tahulah kan. Contohnya kawan online ada kat Australia, lepas tu mak saya cadang pergi Australia, satu family kan. So macam mungkin bolehlah boleh try jumpa. Tetapi Okay lah, kalau diberi peluang, memang saya rasa saya nak lah jumpa. Sebab macam tak pernah jumpa depan-depan kan. Kalau dia sebab kadang-kadang dalam chat ni sembang je lebat. Jumpa depan-depan saya cat, saya biawak. Biawak. Okay. Sorry. Okay. Macam sebab online friend saya macam saya selalu ambil macam dalam Malaysia lah. So ramai macam dekat Sabah, dekat Pahang, dekat Kelantan, Terengganu. Satu Malaysia ni. Satu Malaysia lah. Jadi macam sama. Jadi macam memang kalau rasanya kalau nak jumpa pun rasanya yang yang boleh pergi naik kereta je lah, macam Semenanjung. Okay, faham. Semenanjung. Yang negeri-negeri dekat Semenanjung. Okay, faham. Memang kau berani ke nak masuk ke tempat ni?
Azmin? Ada kau orang dengar sampai habis. Tapi ni sebab dah nak sampai habis, takut orang skip, so boleh dengar. So yang ni aku potong. Okay. Okay, kalau pandangan aku, kalau aku boleh jumpa online friends ke tak, aku mesti nak jumpa. Sebab ramai aku kenal, ramai macam rapat agak. Ya, so aku nak tahu juga how the personality, how the attitude of the online friend in real life kan. Ya tu je. Simple. Okay, so kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen hadis dan kesimpulan. So G6, boleh anda berikan hadis untuk adab berkawan? Hadis untuk adab berkawan. Dalam berkawan. Tak ada. Adab dalam berkawan. Adab dalam berkawan lah. Okay, kalau kita nak cakap pasal adab dalam berkawan, yang pertama sekali lah, kita ambil contohlah, kita ambil daripada mula. Waktu kita baru nak jumpa seorang tu, kita tak tahu apa-apa pasal dia. Nombor satu yang paling penting sekali, kita kena mula-mula penampilan diri tu kena bagus. Kita kena at least kena persembahkan yang terbaik dalam diri kita, supaya kita punya image tak terjejas lah. Itu yang penting, yang nombor satu. Dan cakap pasal image, nombor dua, seterusnya kita kena fikir sangka baik dengan orang lain. Maksudnya kalau orang kawan yang kita nak jumpa tu, kalau online friends kita nak jumpa in real life, kita bersangka baik. Apa-apa yang berlaku ada hikmah dia, kita bersangka baik. Contohnya lah, mungkin kalau dia lambat, kita fikir yang kita fikir yang mungkin hujan ke mana datang, mungkin jam ke, on the way ke, apa ke. Kita berfikir yang baik. Itu yang penting. Yang penting tu. Seterusnya kita menjaga hubungan, kita bercakap secara dengan tone yang hormat, sebab kita still tak kenal dia, kita still nak baru-baru kenalan, dan kita naklah nampak macam rude, kita tak nak nampak macam orang yang yang jenis macam kasar dengan orang lain. Jadi memang image dengan kawan memang yang penting lah. Kita jaga hubungan dengan dia, kita tahu mana batas-batas kita, itu penting lah. Kalau dalam berkawan dan mencari kawan, dan yelah, yang penting kita jaga diri sendiri, kita put out the best of ourselves, dengan kita do our best lah. Okay, faham. Kalau ada buat kesalahan, kita minta maaf. Benda common courtesy lah katanya. Jadi yelah, itulah sikit sebanyaknya. Okay. Alright. Kita telah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Ada apa-apa lagi nak tambah? Saya tak ada. Okay, tak ada. Dengan itu, Saya tak ada. sekian, terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Ya. See you in the next.